Webinar percuma ini ditaja oleh GDMFX dan topik pada hari ini adalah ulasan Fundamental Review bertarikh 24 Januari 2013 bermula pada pukul 8 malam sehingga pukul 9 malam ini. Pembentang adalah saya, Azfar, dan saya akan berbicara dalam bahasa Malaysia untuk pembentangan pada hari ini. Mari kita lihat tajuk-tajuk utama kita pada hari ini. Baiklah, tajuk utama kita pada hari ini adalah perdagangan secara berkesan antara korelasi mata wang dan komoditi. Dan juga yang kedua adalah penetapan harga emas. Yuk. Baiklah, kita terus pergi ke tajuk pertama kita, perdagangan secara berkesan antara korelasi mata wang dan komoditi. Bagi satu perdagangan yang berkesan antara korelasi mata wang dan komoditi, pedagang perlu membuat keputusan sama ada untuk berdagang salah satu atau kedua-duanya sekali. Kita boleh pilih sama ada untuk berdagang satu pasangan mata wang sahaja ataupun boleh berdagang kedua-dua mata wang yang kita akan pilih yang mempunyai satu korelasi sama ada korelasi positif atau korelasi negatif. Ia bukan sesuatu yang luar biasa kerana terdapat korelasi antara mata wang tertentu kepada komoditi tertentu. Sama ada satu korelasi positif ataupun negatif, ia bergantung kepada negara mata wang dan sama ada ia adalah pengeksport atau pengimport terbesar terhadap komoditi tertentu. Sebagai contoh, pengimport bersih komoditi akan mempunyai korelasi positif dengan mata wang tempatan, manakala pengimport bersih akan mempunyai korelasi negatif terhadap mata wang tempatan yang mempunyai satu ekspor. Sebagai contoh, satu ekspor bersih kepada harga minyak akan memberi satu korelasi positif. Sekiranya sesuatu harga minyak itu meningkat, maka negara tersebut akan mengalami satu peningkatan pada kadar harga mata wang mereka. Sekiranya sesebuah negara itu adalah pengimport bersih kepada sesebuah komoditi, sebagai contoh minyak, negara tersebut akan mengalami satu korelasi yang negatif sekiranya berlaku apa-apa terhadap sesebuah harga minyak tersebut. Hari ini kita banyak akan bincangkan tentang beberapa teknik, cara dan beberapa informasi mengenai perkaitan antara korelasi
komoditi dengan pasangan mata wang. Nah, itu bagaimana caranya untuk memperdagangkan korelasi komoditi dan mata wang. Itu persoalannya. Sekiranya kita ingin memperdagangkan korelasi komoditi dan mata wang, kita harus mengetahui negara mana yang mengimport atau mengekspor. Sebagai contoh di sini kita lihat Kanada adalah pengekspor utama kepada minyak, manakala Jepun pula adalah pengimport utama kepada minyak mentah. Maka dengan itu, kita boleh lihat terdapat satu perhubungan yang kuat antara pasangan mata wang Kanada dengan Jepun. Dan begitu juga dengan harga komoditi. Kita harus lihat tiga carta sekiranya kita ingin berdagang dengan menggunakan korelasi ini. Terdapat juga korelasi yang kuat antara harga minyak dengan harga USD Kanada serta harga kadar USD JPY. Lagi satu contoh, Australia juga merupakan pengekspor minyak dan pasangan Australia USD mempunyai korelasi positif kepada harga minyak. Ia juga berlaku kepada harga emas. Kerana Australia juga merupakan salah satu pengekspor emas kepada dunia. Di antara mata wang lain yang mempunyai korelasi kuat kepada harga komoditi ini adalah dolar Australia dan dolar New Zealand. Korelasi antara dolar Australia dengan dolar New Zealand ini dipengaruhi kerana kedua-dua mata wang berkait rapat dengan harga emas dan harga minyak. Australia adalah pengekspor utama kepada emas, tetapi kita harus mengetahui bahawa Australia cuma merupakan negara pengekspor keempat terbesar di dunia. Bermakna terdapat lagi 3 negara utama yang mengekspor emas ke seluruh dunia. Manakala New Zealand adalah satu negara yang akan kongsi terhadap perdagangan yang terbesar kepada Australia. Dan keadaan ini amat dipengaruhi oleh keadaan dolar Australia. Sekiranya anda mahu untuk berdagang pada korelasi ini, anda harus memastikan masa yang sesuai. Kerana walaupun komoditi yang berkait rapat terhadap pasangan mata wang, ia tidak akan menjadi 100% bergandengan sentiasa. Kadang-kadang, pemecahan perhubungan antara mata wang ini kepada perdagangan kita yang berbeza arah boleh menjadi satu bencana atau kerugian bagi pemahaman yang kurang tepat. Dengan itu, kita harus tahu bilakah satu masa yang sesuai sekiranya kita ingin berdagangkan mata wang ini, dan kita melihat juga kepada keadaan komoditi, harga komoditi pada ketika itu. Kerana kita harus tahu bahawa satu perubahan berlaku kepada import dan ekspor utama kepada komoditi tertentu akan mengubah jalan cerita kepada sesebuah korelasi. Pedagang
harus melihat kadar silang atau kadar korelasi antara pengimport dan pengekspor untuk melihat jika terdapat hubungan antara mata wang tersebut serta komoditi yang kita ingin berdagangkan. Seringkali komoditi adalah lebih baik, lebih tidak menentu daripada korelasinya sendiri. Kerana komoditi mempengaruhi seluruh dunia, seluruh demand dan supply kepada dunia, sekiranya harga itu ingin ditentukan. Hubungan yang kuat ini berkemungkinan besar wujud. Dan juga kemungkinan hubungan yang kukuh ini akan sentiasa berubah. Kerana kadang-kala satu korelasi positif yang kukuh boleh menjadi satu korelasi negatif sekiranya keadaan import dan ekspor berubah. Dengan itu kita haruslah mengetahui sesebuah negara tersebut dengan lebih detail. Kita harus membuat ulang kaji kerja rumah, homework, melihat apa keadaan import dan ekspor terhadap sebuah negara itu sebelum kita mula memperdagangkan mata wang tersebut. Korelasi yang melibatkan komoditi dan mata wang tidak mempunyai istilah yang tepat. Kerana keadaan ini akan berubah-ubah mengikut kadar ekonomi sesebuah negara. Kebiasaannya, satu keretakan korelasi juga boleh berlaku untuk satu tempoh masa. Keretakan di sini bermaksud satu gangguan ataupun perubahan secara drastik terhadap hubung kait antara mata wang dan komoditi boleh berlaku dalam satu tempoh masa dan pedagang haruslah berhati-hati dalam memerhatikannya. Kita boleh gunakan sama ada menggunakan petunjuk korelasi ataupun memerhatikan carta-carta bagi setiap mata wang dan komoditi di dalam MT4 untuk memerhatikan kadar korelasi ini adalah kukuh ataupun tidak. Dengan itu, seperti yang saya katakan tadi, masa adalah penting. Timing kita untuk masuk market adalah penting. Kita haruslah nantikan satu isyarat yang kuat terhadap komoditi dan sesebuah mata wang itu yang berada dalam keadaan sejajar kepada trend masing-masing. Bermakna, sekiranya harga minyak tadi, seperti contoh Kanada dengan Jepun, sekiranya harga minyak meningkat dengan trend bullish selama seminggu, bermakna kita harus memerhati juga keadaan CAD-JPY sama ada ia bergerak seiring dengan keadaan tersebut. Ada kemungkinan terdapat perbezaan untuk beberapa ketika, tetapi korelasi akan berubah sekiranya negara menukar ekspor dan import utamanya. Di dalam internet, anda boleh layari, boleh cari, dan boleh berjumpa dengan bermacam-macam petunjuk korelasi, iaitu indikator korelasi yang kita boleh gunakan di dalam MT4 GDMFX. Terdapat beberapa indikator yang berguna yang boleh kita gunakan sekiranya kita ingin mengamalkan satu konsep berdagang menggunakan mata wang dan korelasinya. Sama ada korelasi antara mata wang ataupun korelasi antara mata wang dan komoditi.
Baiklah, kita telah ceritakan serba sedikit tentang korelasi dan bagaimana kita boleh berdagang menggunakan korelasi tersebut. Seterusnya, saya akan menceritakan satu topik yang sangat menarik dan tidak ramai yang mengetahuinya, yaitu satu tajuk yang dinamakan sebagai penetapan harga emas, gold fixing. Kebanyakan pedagang tidak tahu bahawa harga emas ini mempunyai penetapan harga 2 kali setiap hari. Untuk mengetahui siapakah ahli-ahli yang menetapkan harga tersebut dan untuk mengetahui bilakah masa mereka akan mengumumkan harga-harga tersebut, ayo kita lihat dalam perbincangan kita pada hari ini untuk topik kedua, penetapan harga emas. Untuk pengetahuan anda, pada 12 September tahun 1919, pada pukul 11 pagi, penetapan harga emas pertama berlaku. Lima ahli pengasas yang asal adalah N.M. Rothschild and Sons, Mokata and Goldsmith, Samuel Montagu and Co. Yang keempat, Pixley and Abel. Dan akhir sekali, Sharps and Wilkins. Kelima-lima ahli pengasas ini telah menetapkan satu kadar harga untuk emas sebanyak 2 kali sehari. Dengan itu, pedagang forex adalah digalakkan untuk mengetahui bilakah masanya mereka akan mengubah harga emas tersebut. Dan kita harus tahu bagaimana proses-proses gold fixing ini berlaku. Selama lebih 80 tahun, kelima-lima ahli yang kita bincangkan tadi telah menetapkan harga emas dan menyediakan pengguna pasaran, pengguna emas ini dengan peluang untuk membeli dan menjual emas pada harga yang tunggal yang telah dipetik pada ketika itu. Bermakna, selama 12 jam, sesuatu harga yang telah ditetapkan oleh gold fixing ini akan digunakan di seluruh dunia. Bermakna, dalam masa sehari, terdapat 2 harga yang berbeza yang akan digunakan oleh penjual-penjual emas di pasaran. Ia bertujuan untuk menyediakan satu tanda aras harga yang diterbitkan, yang digunakan secara meluas sebagai satu medium harga oleh pengeluar. Dan kita boleh gunakan medium harga tersebut juga kepada pengguna, kepada pelabur dan juga kepada bank-bank pusat. Ini bermakna harga emas yang dipetik ini juga digunakan di dalam forex. Maka dengan adanya spekulasi ini, saya katakan ini spekulasi kerana mereka telah membuat satu penetapan. Dengan penetapan harga ini, kita boleh mencari peluang untuk memasuki pasaran bersama korelasinya. Di sini saya memberikan sedikit sharing
Seperti yang saya katakan tadi, kelima-lima ahli London Gold Fixing akan menetapkan harga sebanyak 2 kali sehari. Mereka lakukan penetapan harga ini melalui satu kemudahan persidangan yang berdedikasi antara panggilan-panggilan mereka. Seperti yang anda lihat di sini, terdapat satu kolom buy sell. Di sinilah mereka melihat di mana satu keadaan pembelian dan penjualan emas itu berlebihan atau berkurangan, ataupun berada dalam keadaan keseimbangan. Seperti di dalam gambar, gold fixing ini masih lagi dilakukan sehinggalah hari ini. Dalam sehari, mereka akan lakukan perubahan harga sebanyak 2 kali. Kita boleh lihat di dalam laman web mereka, iaitu goldfixing.com. Baiklah, kita telah tahu apakah itu London Gold Fixing, apakah benda-benda yang mereka akan lakukan, dan apakah kesannya terhadap pasaran. Maka sekarang kita akan bincangkan bagaimana mereka mulakan sesuatu perbincangan tersebut ataupun satu persidangan yang mereka lakukan untuk menetapkan harga tersebut. Pertama sekali, pada permulaan setiap penetapan, pengurusi yang dilantik antara 5 ahli tadi akan mengumumkan satu harga pembukaan kepada 4 anggota lain. Mereka akan menyampaikan harga ini kepada pelanggan-pelanggan mereka. Semua pelanggan-pelanggan yang mempunyai pegangan emas ini terhadap kelima-lima ahli akan memberi satu pesanan. Pesanan itu diterima dan akan diedarkan kepada wakil-wakil mereka, diarahkan untuk mengisytiharkan diri mereka sebagai pembeli atau penjual kepada harga itu. Sekiranya satu keseimbangan harga tidak, keseimbangan belian atau jualan tidak berlaku, maka satu perubahan harga akan dilakukan. Dan proses ini akan berulang sehinggalah satu keadaan yang seimbang berlaku. Ahli-ahli kemudian diminta untuk menyatakan bilangan jongkok emas yang mereka ingin dagangkan. Setelah mereka tetapkan satu keadaan pembeli dan penjual, seperti dalam gambar tadi, pembeli dan penjual belum berada dalam keadaan seimbang dan akhirnya seimbang, mereka akan diarahkan untuk menyatakan berapa bilangan jongkok emas yang mereka ingin dagangkan pada hari-hari tertentu, pada hari tersebut. Pergerakan ini kita boleh lihat sebagai satu pergerakan fizikal kepada harga emas. Apakah kaitannya terhadap forex? Apakah kaitannya kepada spot market? Seperti yang anda tahu, kita di dalam industri forex, kita membeli dan menjual harga kepada emas. Maka dengan itu, sekiranya kita tidak mengetahui sesebuah perubahan harga yang besar boleh berlaku, sekiranya mereka membuat satu keputusan untuk menyatakan harga pada keadaan lebih tinggi dan lebih rendah, maka kita mungkin sedikit ketinggalan sekiranya mereka telah mengubah harga tersebut lebih awal. Dengan itu, anda rajin-rajinlah masuk laman web ini, londongoldfixing.com, untuk mengetahui bilakah masanya mereka akan menyatakan sebuah harga itu.
Mereka akan keluarkan harga tersebut 2 kali sehari. Mari kita bincangkan satu kes bagaimana sekiranya harga pembukaan hanya terdapat pembeli sahaja ataupun hanya terdapat penjual sahaja. Atau jika nombor bar untuk dibeli atau dijual tidak seimbang. Sekiranya satu keseimbangan tidak dipersetujui, maka harga akan diubah dan prosedur yang sama diikuti sehingga keseimbangan dicapai. Setelah satu keseimbangan telah dicapai, pengerusi kemudian akan mengumumkan bahawa harga telah ditetapkan. Kita harus perhatikan, membuat satu pemerhatian dan selalu alert kepada penetapan ini. Kerana penetapan fixing ini bertujuan untuk mengimbangi harga jika jumlah pembelian dan penjualan dalam lingkungan 50 bar antara satu sama lain. Mereka meletakkan satu standard 50 bar sebagai satu harga belian dan jualan. Bermakna, bukan pembeli atau penjual yang kecil atau sederhana yang membuat satu keputusan. Cuma ahli-ahli mereka dan wakil-wakil mereka yang mempunyai pegangan 50 bar akan memberi keputusan sama ada untuk menjadi pembeli atau penjual. Penetapan atau fixing ini akan berlangsung selagi ia perlu untuk menetapkan harga yang memuaskan kepada pembeli dan penjual. Terdapat juga beberapa proses yang boleh ahli-ahli mereka lakukan dan pelanggan-pelanggan mereka boleh lakukan. Sebagai contoh, wakil boleh meninggalkan pesanan terlebih dahulu kepada penetapan harga. Selain itu, mereka boleh memilih untuk memegang satu perubahan harga sepanjang penetapan dan boleh mengubah pesanan mereka dengan sewajarnya pada bila-bila masa sehinggalah satu harga tetap dipersetujui. Sebelum satu harga ditetapkan, mereka akan pastikan setiap ahli anggota diberi peluang untuk mencadangkan perubahan. Ia seperti satu perbincangan atau meeting yang open. Makna, setiap ahli boleh menyuarakan pendapat mereka dan mereka boleh mengubah sehingga satu tahap di mana keseimbangan pembeli dan penjual berlaku. Selagi bendera wakil ataupun flags kita dibangkitkan, ia seperti satu auction di mana kita harus mengangkat satu flag. Pada keadaan itu, pengerusi tidak boleh mengisytiharkan satu harga yang tetap selagi terdapat mana-mana bantahan atau perubahan. Itu adalah sedikit cara penceritaan bagaimana satu proses penetapan harga emas dilakukan. Dan kita boleh lihat keputusannya di dalam laman web yang saya berikan tadi. Dan seterusnya, kita akan bincangkan apakah manfaatnya, apakah kelebihannya sekiranya satu perubahan ataupun pengubahan harga ini dilakukan. Kerana ia telah berlaku selama 80 tahun. Sejak tahun di antara manfaatnya adalah ia boleh menjadi satu penanda aras antarabangsa ataupun international benchmark.
Dan ia juga memberi satu harga yang diterbitkan secara global. Ia akan dipublish di dalam website tersebut dan semua goldsmith atau kedai-kedai emas di seluruh dunia akan mengikuti harga tersebut. Dan begitu juga dengan forex. Forex juga akan bergerak mengikut harga yang telah diterbitkan tersebut. Jangkaan saya mungkin dalam setengah jam atau 1 jam candlestick ia akan berubah mengikut harga yang telah ditetapkan. Kemudian manfaatnya dia telah memberikan satu kadar sebaran yang kecil, narrow dealing spread, kerana kadar sebaran atau kadar spread ini telah ditetapkan oleh manusia oleh 5 ahli-ahli wakil-wakil tersebut. Kadar spread yang dimaksudkan adalah kadar spread belian dan jualan terhadap emas. Ia juga memberi satu flexibility di mana-mana kuantiti bilangan emas boleh diuruskan. Ia bergantung kepada gram, kilogram yang kita gunakan. Dan satu lagi manfaatnya adalah anonymity. Bermaksud dia memberi satu pengaruh dan penyiaran. Ini juga memberi manfaat kepada kita untuk sentiasa monitor terhadap gold fixing ini untuk memasuki pasaran. Kerana sebelum ini kita telah bincangkan tentang korelasi. Kita tahu Australia merupakan negara keempat pengeksport terbesar kepada emas. Maka dengan itu, sekiranya kita memerhatikan gold fixing ini, kita boleh mengetahui mana arah mata wang AUD/USD akan bergerak. Tetapi, anda perlu tahu bahawa harga mata wang Australian dollar juga dipengaruhi oleh keadaan ekonominya. Sekiranya keadaan ekonominya tidak seiring dengan keadaan perubahan harga emas ini, ataupun keadaan import-eksportnya berubah, maka Australia bukan salah satu korelasi yang berkesan sekiranya kita ingin memperdagangkan mata wang Australia dollar. Baiklah, akhir sekali saya akan berikan anda siapakah ahli-ahli di dalam London gold fixing ini yang terkini. Pada mulanya tadi, saya berikan anda 5 ahli-ahli yang ada di dalam London gold fixing pada zaman dahulu, pada permulaannya. Dan kali ini antara 5 bank yang masih lagi menetapkan harga emas dan membuat meeting antara mereka untuk membuat satu penetapan harga emas. Antara ahli-ahlinya adalah Bank of Nova Scotia ataupun Scotia Mocatta. Yang kedua, HSBC. HSBC juga adalah ahli London gold fixing. Seterusnya, Deutsche Bank AG London. Yang keempat, Society Generale Corporate dan perbankan pelaburan. Dan akhir sekali, Barclays Capital. Barclays juga merupakan salah satu ahli yang berada di dalam London gold fixing. Baiklah. Itu adalah serba sedikit tips yang saya berikan kepada anda mengenai apakah itu penetapan harga emas, gold fixing, yang tidak kebanyakan pedagang-pedagang kita tahu mengenainya.
Seterusnya, semalam saya telah katakan bahawa saya akan memberikan anda sedikit tips di mana yang kita boleh mencari atau melihat satu news di dalam secara online dalam talian. Di antara website yang saya suka gunakan untuk melihat news ataupun ekonomi kalender adalah marketwatch.com. Di dalam marketwatch.com ini juga kita boleh lihat harga emas dan harga minyak. Di sini kita boleh lihat harga emas jatuh sedikit. Tetapi ini bukan menunjukkan satu gold fixing, kerana kalau kita lihat kepada gold fixing, dia hanya mengalami perubahan 2 kali dalam sehari. Di sini kita lihat perubahan pada spot market, perubahan pada forex. Dan harga minyak meningkat sedikit pada hari ini. Kita boleh lihat satu economic calendar di dalam laman web marketwatch.com ini. Pada bahagian economy/politics, kita klik pada tab economy/politics, kemudian klik pada economic calendar. Kita boleh lihat di sini satu kalender jadual di mana news-news utama yang boleh menggerakkan pasaran, bila masa dia akan dikeluarkan. Di sini kita boleh tengok weekly jobless claim, market flash PMI, leading indicators, macam-macam lagi. Seterusnya kita boleh lihat economic indicator di saya suka tengok di FX Street. Masuk kepada www.fxtrade.com dan di situ kita klik pada bahagian fundamentals.
dan klik pada Economic Calendar. Kemudian lagi satu website yang kita boleh lihat adalah Bloomberg.com, di mana kita boleh lihat Economic Calendar-nya di bahagian Market Data. Di tab Market Data, kita klik pada Economic Calendar. Ia terpulang kepada anda. Di mana satukah website yang anda selesa untuk gunakan sekiranya ingin melihat Economic Calendar. Ataupun satu lagi website yang kebanyakan orang yang lama-lama, orang otai-otai suka gunakan, iaitu di forexfactory.com. Baiklah, itu serba sedikit yang saya boleh share pada hari ini. Semoga kita boleh semoga apa yang kita belajar pada hari ini serba sedikit boleh membantu anda dalam menyelesaikan masalah-masalah perdagangan anda. Apa yang saya akan ringkaskan balik apa yang kita telah pelajari, iaitu satu korelasi antara mata wang dan korelasi antara komoditi. Dan dengan korelasi antara komoditi dan mata wang ini, kita telah mempelajari bagaimana satu harga emas telah ditetapkan menggunakan gold fixing. Dalam masa sehari 2 kali perubahan harga emas ini telah dilakukan dan disiarkan. Dan ini telah membuat satu perubahan kepada harga emas di dalam forex. Dan kita boleh lihat korelasinya semula. Seperti yang kita bincangkan pada topik pertama tadi, korelasinya semula. Kita lihat korelasi antara emas ini dengan Australian dollar. Kita lihat di situ, kerana Australian dollar adalah negara keempat terbesar untuk pengeksport emas. Maka dengan itu, satu korelasi positif untuk Australian dollar berlaku. Korelasi positif bermaksud sekiranya harga emas meningkat, maka harga Australian dollar juga meningkat. Maka dengan itu, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda kerana telah menghadiri webinar kita pada hari ini. Maaf atas sedikit kelewatan tadi. Semoga kita boleh berjumpa lagi pada webinar hari esok untuk ulasan mingguan.